ilmu daripada selautan ilmu yang ada ke muka bumi ini. Maka kadang-kadang tak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi meluangkan masa menonton YouTube ataupun Facebook Azmi Bajuri atau Pijar Treatment. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang sudi melapangkan masa untuk mendengar kita bercerita, berbicara tentang sesuatu ilmu Allah. Jadi saya perkenalkan diri saya, Azmi bin Bajuri, berasal daripada Kampung Sungai Manik, Teluk Intan, Perak. Jadi tuan-tuan, hari ini tajuk yang akan kita bicarakan, yang akan kita bercerita ialah batu serai wangi diambil dari alam ghaib. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan setitis ilmu daripada selautan ilmu yang ada ke muka bumi ini. Maka kadang-kadang tak terjangkau di akal kita, di dalam otak kita tidak terfikir, tidak terjangkau untuk mengenal ilmu Allah ini, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ada perkara-perkara pelik. Ya. Contohnya, hari ini kita temui, ya tak, pakar-pakar saintis menemui ada ikan yang pelik di dalam lautan itu. Ada monyet yang berwajah manusia dan berwajah hodoh yang kita temui. Ada gunung yang tak kita temui lagi, Gunung Kaf yang tak terjumpa di panca indera biasa. Maka tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, apakah kronologi untuk mengambil batu serai wangi dari alam ghaib ini, tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, mula-mula tuan-tuan kita kenal pasti dulu pokok serai itu. Bukan sebarang serai, tuan-tuan. Bukan serai sayur, tetapi serai wangi yang besar, yang berbentuk seperti tirus dan dia berbunga. Banyak bunganya. Kadang-kadang 1 batang, 2 batang, 3 batang, 4 batang dan 5 batang. Maka apa yang perlu kita tahu? Ya, kita kena kenal pasti pokok serai itu dulu. Maka ayat-ayat Al-Quran untuk mengenal pasti kita baca. Untuk mengenal di mana kedudukan batu serai wangi itu. Adakah ada? Dan kita kena tahu dia punya susun galur. Maksudnya akarnya itu ke mana penyambungannya. Maka tuan-tuan, ilmu Allah ini kita pelajari. Maka bila kita sudah mengenal pasti pokok serai itu ada batunya, maka 2-3 malam sebelum kita mengambil batu serai itu, kita mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari untuk mengambil batu serai itu. Jadi tuan-tuan, bila 2-3 malam sudah mengamalkan ayat-ayat Quran ini, maka tibalah masa untuk mengambil batu serai itu. Biasanya kita mengambil pada waktu malam. Maka pelbagai kaedah yang ada. Ada yang menggunakan kain hitam, ada yang menggunakan kain kuning dan pelbagai lagi. Tidak mengapa, itu cara masing-masing. Tetapi ada yang menggunakan beras. Ya tuan-tuan, beras biasa. Maka pada malam itu kita taburkan beras itu di sekeliling pokok serai itu. Maka kita tabur begitu. Bila sudah kita tabur, kita baca ayat-ayat Al-Quran yang bersesuaian untuk mengambil batu serai itu. Dan kita meminta kebenaran daripada makhluk Allah di alam yang lagi satu itu untuk meminta batu serai itu. Jadi tuan-tuan, pedomannya apabila kita dapat berhubung dengan makhluk Allah yang di alam ghaib itu, maka tuan-tuan,
beras yang kita tabur tadi dia mula hilang. Dia mula hilang. Kalau kita tabur tadi dia nampak, tetapi bila dia mula hilang, maknanya ada persetujuan di situ. Maka tuan-tuan, apa yang perlu diambil, kita bentangkan tikar mengkuang. Ya, tikar mengkuang ataupun tikar purun. Susah nak jumpa tu. Jadi bila kita bentangkan tikar mengkuang itu, maka kita bacalah ilmu-ilmu yang diajar oleh guru-guru kita. Maka bila kita baca itu, maka apa yang berlaku ialah kita meminta kebenaran daripada makhluk Allah di alam gaib ini, maka ia akan memberi signal bahawa akan bercahaya. Batu-batu serai itu bercahaya keluar. Maka bila kita suluh, maka dia akan nampak lagi bercahaya dan sangat bercahaya. Maka tuan-tuan, kita masukkan tikar purun atau tikar mengkuang itu rapat ke bawah tanah. Maka kita pegang tanah itu dan kita akan ambil batu serai itu perlahan-lahan satu persatu. Maka di ketika itu, orang-orang yang berada di sekeliling membaca surah Al-Fatihah tanpa henti, tuan-tuan. Maka itu satu kaedah dan ada kaedah-kaedah lain. Maka batu serai ini sebenarnya wujud dan ramai orang yang boleh mengambil batu serai ini dengan ilmu-ilmu yang pelbagai kaedah. Tidak mengapa, tetapi itu adalah ilmu kekuasaan Allah. Maka pada malam itu, bila kita sudah mengambil satu persatu, maka kalau kita perasan, ya, ada tangan yang menghulurkan kepada kita untuk mengambil batu serai itu, maka kita sambut ia dengan sebaik mungkin, meminta dengan kaedah yang baik untuk batu serai itu. Maka hari ini batu serai itu kadang-kadang boleh dapat 3 biji, 5 biji, 10 biji, dan ada juga yang lebih daripada itu. Dan ianya sangat-sangat cantik, sangat-sangat mengagumkan, sangat-sangat terlalu hebat. Maka itulah ilmu Allah. Maka kadang-kadang ada orang buat batu serai untuk cincin. Serai wangi ini untuk cincin, untuk akik dan sebagainya. Maka tidak mengapa jika niat kita baik. Ya, maka tuan-tuan, kadang-kadang ada orang takut untuk mengambil batu serai ini. Tidak mengapa, kerana semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah hak milik Allah. Jadi kita minta dengan betul, minta dengan jujur, insya-Allah akan ada perkembangan yang baik untuk diri kita. Maka batu serai ini, tuan-tuan, bila kita basuh, ya, dengan air lalu, maka ia sesuatu yang sangat cantik. Maka tuan-tuan, hari ini kita bercerita tentang batu serai ini untuk pengetahuan kita bersama. Saya ingin menjelaskan bahawa ilmu Allah ini terlalu luas. Ya, tuan-tuan, maka insya-Allah ke depan kita akan bercerita lagi tentang parang panjang Sungai Manik, bagaimana ia diolah supaya ia boleh terbang, dan pelbagai kisah-kisah yang belum diketahui umum kerana akal kita tidak tercapai untuk menguasai ilmu Allah ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Saya harapkan tuan-tuan dapat melampangkan masa di waktu-waktu yang terkehadapan. Dan jika ada kelapangan, baca Facebook, lihat Facebook dan YouTube Azmi Bajuri. Semuanya kehendak Allah. Saya ingin berkongsi pengalaman, tidak ada tujuan untuk berselisih pendapat dan pelbagai, kerana ia adalah pengalaman saya sendiri. Maka tuan-tuan, sekiranya ada cakap-cakap saya, kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya mohon ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.